Baik, saya tertarik dengan huraian Dr. Musyidi berkaitan dengan Imam Khattabi yang merujuk Najat itu kepada Iraq. Jadi untuk pusingan yang kedua, Dr. Abdullah Jalil, kita nak menjawab beberapa kekeliruan ataupun persoalan daripada masyarakat kita berkaitan dengan ulama hadis yang dahulu yang tidak menisbahkan hadis tanduk syaitan ni kepada Najat ataupun Wahabi. Dan ada juga persoalan daripada penonton kita, kalaulah Wahabi itu betul lah salah, kenapa Allah Ta'ala izinkan mereka untuk mentadbir Haramain, tanah haram Mekah dan Madinah? Dipersilakan Doktor. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih di atas soalan ini. Jadi oleh kerana ialah kita pun masa yang terhad, saya akan cuba fokus direct lah pada soalan. Baik, soalan yang pertama, kenapa sebahagian ulama-ulama hadis yang terdahulu mengaitkan dengan Najd Iraq. Ini maksudnya saya cerita sebahagian. Maksudnya yang dinisbahkan kepada Imam Khattabi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Maka kalau kita lihat, saya lebih suka begini, tafsirannya begini. Memang ada jelas riwayat berkenaan dengan Najd dan ada riwayat berkenaan menyebut Iraq. Jadi kita ambil pendekatan bukan maknanya dia perlu kita batalkan salah satu daripada Najd Hijaz ke Najd Iraq. Saya lebih suka berdasarkan kajian saya berkenaan dengan perkataan Khawarij ini. Sebenarnya Khawarij di peringkat awal memang mula-mula muncul Khawarij ini, ulama kata bid'ah yang pertama muncul di dalam Islam adalah bid'ah Khawarij. Dan Khawarij yang pertama sekali muncul adalah pada zaman Rasulullah SAW yang dikenali sebagai Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Jadi maknanya dia dah muncul awal. Nak cerita panjang lah, maksudnya dia dah muncul di ketika Rasulullah SAW masih hidup lagi. Bahkan kalau nak cerita ada riwayat lain lebih panjang lagi, ketika para sahabat radhiyallahu anhum menceritakan tentang satu orang lelaki yang disebut lahu ijtihadun wa nikayatun 'alal adu, dia ni kuat ibadat, dia ni pandai berperang, berjihad. Rasulullah kata ma'ruf tu hal aku tak kenal lah siapa lelaki ni. Kemudian tiba-tiba lelaki tu muncul. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, ini lelaki ni. Maka Rasulullah lihat dia, Rasulullah saya aku tak kenal, dan pada wajahnya ada kesan daripada kesan-kesan syaitan. Lepas tu dia datang, dalam riwayat tu dia tak memberi salam pun pada Rasulullah SAW. Ada riwayat mengatakan beri salam, tapi Rasulullah nak ajar para sahabat macam mana sifat si Khawarij ni. Apa Rasulullah kata? Rasulullah kata, aku seru kamu dengan nama Allah, ketika kamu masuk ke majlis ini, kamu berkata tidak ada orang yang lebih baik daripada diri kamu. Betul tak? Dia kata, ya, na'am. Waktu dia datang, dia nampak Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nampak Sayyidina Ali, sahabat yang besar-besar. Dia masih lagi merasakan diri dia ni bagus, lebih baik. Itu memang sifat Khawarij ni egonya tinggi. Pengalaman saya pun bila kita buat kaunseling, ataupun bukan kaunseling, sebab saya bukan ada lesen kaunseling, kita panggil muzakarah lah, muzakarah. Memang kita kena turunkan ego mereka terlebih dahulu. Mereka rasa mereka dia yang faham Quran Sunnah. Memang perangai dia memang macam tu. Kemudian bila Rasulullah SAW bila dia pergi sembahyang, Rasulullah SAW suruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membunuhnya, tetapi Sayyidina Abu Bakar kata dia tengah sembahyang. Kemudian Rasulullah kata kamu tak akan buat. Rasulullah suruh Sayyidina Umar kata dia tengah sujud. Rasulullah kata bukan kamu yang buat. Sayyidina Ali, pergi bunuhnya, in adraktahu, pergi bunuhnya kalau kamu sempat mendapatkannya. Sayyidina Ali pergi, tengok dia dah tak ada dah. Maka kata Rasulullah SAW, lau qutila hadha rajul ma ikhtalafa min ummati rajulani hatta yakhruja dajjal. Kalaulah lelaki itu kita panggil kepala Khawarij yang disebut sebagai Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini dibunuh pada hari tersebut, maka kata Rasulullah, ma ikhtalafa min ummati rajulani hatta yakhruja dajjal, takkan bergaduh umat aku sehingga dajjal datang nanti. Jadi menunjukkan bahawa Khawarij ni adalah punca kepada pertelingkahan, pergaduhan umat Islam. Kenapa? Kerana mereka bukan sahaja menghalalkan, mengkafirkan orang lain, tetapi juga menghalalkan darah orang lain. Maka memang inilah seburuk-buruk bid'ah. Tak hairanlah kalau Rasulullah benar hadis yang lain menyebut syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Khawarij. Khawarij adalah seburuk-buruk makhluk. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sebut kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kata Syekh Al-Jum'ah,
Kenapa dipanggil anjing-anjing neraka? Kerana Rasulullah SAW, kerana mereka punya mudarat pada Islam dan umat Islam lebih buruk daripada orang-orang kafir. Begitu sekali Khawarij ni. Baik. Jadi memang Khawarij ada hadis riwayat kita panggil banyak sebut Najd, dan memang permulaannya itu di Najd, di Najd Hijaz atau di Najd Jaziratul Arab, Kepulauan Arab. Itu jelas seterang matahari lah. Kemudian kalau ada riwayat antaranya asar berkenaan dengan para sahabat mengatakan kamulah air Iraq begini-begini dan sebagainya, maka tak hairan juga kerana kalau kita tengok Khawarij yang keluar secara besar-besaran itu bermula pada di Bandar Harurah apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kita panggil menerima kita panggil bersama dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menubuhkan majlis tahkim, wakil daripada Sayyidina Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari, dan wakil daripada Sayyidina Muawiyah adalah Sayyidina Amr bin As. Mereka menubuhkan majlis tahkim dan kemudian berlaku muncul pula selepas itu golongan yang menolak Sayyidina Ali. Jadi mereka keluar daripada Bandar Kufah, mereka pergi ke Bandar Harurah. Dan mereka lah yang disebut sebagai Khawarij Nahrawan, Khawarij Haruriyah, yang akhirnya pemimpin mereka itu dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dibunuh oleh tentera Sayyidina Ali pada peperangan Sayyidina Ali dengan Khawarij Nahrawan. Jadi memang ada Khawarij yang timbul di Iraq. Jadi ada Khawarij yang timbul di, sebab tu saya sangat cadangkan baca kitab ini. Sidqul Khabar fi Khawarijil Qarni Tsani Asyar. Baca kitab ini. Memang dah jawab dah Najd ke dan kitab yang Allahul Bayan itu pun sangat baik. Dan saya dah share dah dalam web saya secara PDF-nya. Bacalah siapa yang mampu baca bahasa Arab. Bagi saya dalil sangat terang. Jadi kalau kita tak apa kita panggil Dr. Musyidi tadi dah bahaskan dari segi sanad memang jelas. Najd Jaziratul Arab ataupun kita panggil Najd Hijaz ni terlalu jelas. Tapi kalau kita nak ambil pendekatan bahawa kedua-duanya boleh diterima kerana kedua-duanya muncul. Bahkan kalau kita tengok ISIS pun muncul di sebelah Syria dengan Iraq. Maka ini adalah Khawarij, rentetan daripada Khawarij kurun yang ke-12, Khawarij Wahabiyah. Kita pun tahu ISIS membawa fikrah Wahabiyah. Mereka mencetak kitab Kasyfus Syubhat Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mentaburkannya di tempat-tempat yang mereka datang. Mereka sangat anti Maulid Nabi. Pada hari Maulid Nabi, kalau orang Iraq ada mengagih-agihkan manisan, mereka tangkap dan mereka sebat dan rotan, dan mereka larang khatib-khatib untuk menceritakan tentang Maulid Nabi di mimbar-mimbar. Memang sikap mereka memang sikap Wahabiyah, ISIS. Jadi bagi saya, kita boleh terima kedua-dua riwayat menunjukkan bahawa kedua-dua tempat bertimbul Khawarij. Tapi jika dilihat secara istilah hadis, istilah yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam riwayat-riwayat Arab, Najd itu merujuk kepada tempat yang jelas diketahui. Okey, baik. Kenapa ulama-ulama terdahulu, ahli-ahli hadis terdahulu menyebut sebahagiannya mereka mentafsirkan Najd itu di Iraq? Sebab mudah saja, pada zaman mereka Wahabi belum keluar lagi. Bahkan kalau saya punya pandangan lah, Wahabi ni boleh dikatakan kemuncak Khawarij. Kemuncak Khawarij. Kerana pengkafiran mereka tu paling besar. Di antara banyak-banyak Khawarij, pentakfiran mereka adalah pentakfiran yang paling luar biasa dan paling besar. Jadi sebab tu tak hairan kalau apa kita panggil ulama-ulama dahulu tidak menyebut tentang Wahabi. Contohnya Imam Ibn Hajar Asqalani, wafat 852 Hijrah kan? 852 Hijrah. Jadi kalau kita tengok Muhammad bin Abdul Wahab, beliau lahir pada tahun 1115 Hijrah dan wafat pada tahun 1206 Hijrah. Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani wafat, Imam Khattabi jauh lebih awal kan? Imam Ibn Hajar Asqalani wafat 852 Hijrah. Muncul Muhammad bin Abdul Wahab, apa kita panggil, yang mula membawa walaupun beliau lahir pada 1115 Hijrah, tapi beliau mula menzahirkan ataupun pergi ke Dara'iyah bertemu dengan Muhammad bin Saud pada 1158 Hijrah. Jadi pada 1158 Hijrah ni boleh dikatakan permulaan apa kita panggil gerakan mereka secara apa kita panggil besar-besaran.
Kemudian wafatnya 1206 Hijrah. Jadi apa nak hairannya kalau ulama-ulama hadis dahulu tidak ada menyebut Wahabi, sebab Wahabi tak muncul lagi pada zaman mereka. Kalaulah Wahabi muncul pada zaman mereka dan mereka telah melihat bagaimana fitnah Wahabi yang sangat dahsyat ini, yang bagi menumpahkan darah dengan begitu banyak sekali ini, memerangi begitu ramai umat Islam dan mengkafirkan hampir seluruh umat Islam, maka tidak hairan kita tengok ulama-ulama yang datang selepas Muhammad bin Abdul Wahab, khususnya ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, memang mereka dengan secara, tengok Imam Samnudi, tengok Kiai Ahmad Zani Dahlan dan ramai ulama-ulama yang lain menyebut dengan secara terang bahawa Wahabi adalah Khawarij dan mereka adalah makna yang dirujuk kepada kaum yang apa kita panggil bercukur, tempat tunduk tumbuhnya tanduk syaitan dan sebagainya. Baik, saya nak simpulkan sedikit sahaja dengan beberapa analisa hadis, sebab kita ni muzakarah dan analisa hadis kan. Jadi saya nak sedikit simpulkan dan kongsikan berkenaan dengan hadis Najm. Okey, baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok Najm ni memang banyak kita panggil memang dikaitkan dengan qarnus syaitan. Bahkan bukan itu saja, sebenarnya ada banyak hadis yang kita tengok dia berhimpun padanya beberapa ciri. Pertama, dia daripada timur Madinah. Itu jelas, hadis banyak Rasulullah SAW menghadap ke timur Madinah. Kemudian Rasulullah kata di sanalah fitnah akan timbul. Di sana fitnah akan timbul, tanduk syaitan. Rasulullah sebut tanduk syaitan. Dan kita pun tahu bahawa memang Riyadh ataupun kawasan tempat timbulnya fahaman Wahabi, Uyainah dan Ra'iyah semuanya di sebelah timur Madinah. Kemudian dalam banyak hadis juga Rasulullah sebut qarnus syaitan dengan Najm ni dengan secara direct. Macam yang dibaca oleh Dr. Mursyidi awal tadi. Dalam hadis Sahih Bukhari, Allahumma barik lana fi sya'mina wa barik lana fi yamanina wa fi najdina, ya Rasulullah, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah kata, hunaka zalazil wal fitan wa biha yatru qarnus syaitan. Jadi Rasulullah kaitkan dengan secara jelas. Tak payah takwil-takwil lah. Golongan Wahabi kan dia takwil. Tak payah takwil-takwil lah. Memang jelas sejelas-jelasnya Rasulullah SAW mengaitkan Najm itu dengan fitnah-fitnah agama, gegaran-gegaran agama, dan daripada inilah timbulnya fitnah syaitan. Kemudian dalam hadis yang jelas juga berkenaan dengan Khawarij yang pertama, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Rasulullah kata inna sayakhruju min dhiddi hadza. Maksudnya daripada golongan apa kita panggil Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ni, daripada keturunan dia lah kaum yang akan yang membaca Al-Quran tapi tak faham, yang akan membunuh orang-orang Islam dan sebagainya. Itu jelas. Kemudian ciri yang keempat disebut mereka ni membunuh orang-orang Islam. Itu memang sangat-sangat jelas bagi saya. Golongan Wahabi ketika kemunculannya memang tidak ada langsung sejarah mereka berperang dengan mana-mana orang bukan Islam. Tak ada. Mereka berperang semua dengan orang Islam. Bacalah sejarah-sejarah mereka, tempat-tempat mereka perang tu kan. Semua kawasan-kawasan Kepulauan Arab ada sampai ke apa kita panggil, ada juga sampai ke Oman dan sebagainya. So memang itu jelas. Semua tu kawasan umat Islam. Kemudian disebut golongan yang muncul ini, simahum tahlik, mereka ni bercukur, dan ini telah dijelaskan oleh ramai para ulama, dan mereka ni sufahaul ahlam. Mereka menyangka diri mereka ni berada di atas kebenaran tetapi tidak. Kemudian hudatsaul asnan, ramai kalangan pengikut-pengikut mereka ni orang-orang muda, kemudian mereka terpancar keluar daripada agama yang lurus, menunjukkan begitu dekatnya mereka dengan kekufuran dan begitu sukarnya mereka untuk kembali. Dan disebut dalam sebahagian hadis juga yakhrujuna fi akhir zaman. Jadi kita punya pengarang kitab ini, pengarang kitab yang saya kata mohon baca ni, namanya Said Sharif Abdullah bin Said Sharif Hasan Bashar. Beliau sangat cantik apabila, kerana ada sebahagian hadis yang disebut sebagai hadis Rasulullah menyebut akan keluar di akhir zaman. Jadi sebab itu beliau membezakan antara Khawarij awal zaman dan Khawarij akhir zaman. Dan Khawarij akhir zaman beliau sebut adalah golongan Wahabiyah. Dan siapa yang mengkaji tentang golongan ekstremisme ataupun kita panggil golongan-golongan yang kita panggil jihadi, salafi jihadi sekarang ni, memang semuanya mengambil fikrah tauhid, kufur, syirik mereka ini daripada fahaman Wahabi. Itu daripada golongan ajaran Wahabi. Itu memang bagi saya seterang matahari, bagi siapa yang melihat ini. Kemudian apa kita panggil, fitnahnya akan berterusan. Jadi kalau kita tengok fitnah mereka ni
sentiasa diperbarui oleh ada golongan ekstrim yang membawa pemahaman yang sama, konsep tauhid yang sama dan sebagainya. Bahkan ada sebagian hadis yang lain mengatakan yakhrujuna ala firqatin minan nas, maksudnya mereka keluar ketika umat sedang berpecah. Kita tengok golongan Wahabi macam mana ketika mereka muncul, ketika umat Islam yang lain sedang berperang dengan penjajah, mereka berperang dengan khilafah. Mereka berperang dengan khilafah Utsmaniyah ketika umat-umat Islam lain berperang dengan penjajah. Jadi Allahu Akbar. Bagi saya secara terang sangatlah ciri-ciri mereka ni. Dan maaf saya tutup balik. Kenapa? Jadi tak belik kalau orang nak kata ulama-ulama hadis dulu tak sebut pasal Wahabi. Memang nak tengok siapa yang sebut pasal Wahabi, tengoklah ulama-ulama yang datang selepas kemunculan Wahabi. Kita boleh bagi 100 lebih, mungkin 100 lebih senarai kitab-kitab ulama yang mengarang berkenaan dengan menolak Wahabi setelah kemunculan Wahabi. Bahkan ulama-ulama Melayu kita pun ada. Jadi hujah yang tak valid lah nak mengatakan bahawa ulama-ulama hadis dahulu tak sebut pasal hadis Najm dan kaitannya dengan Wahabi. Ini common sense lah yang sangat jelas. Wallahu ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah, kita jelas berkaitan dengan